Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kumpulan saya yang terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Farhan bin Omar, saya sendiri Layang Rafidah binti Yunus, Debra Dora Dukim, Nazwa binti Suhailin, Syakira binti Mahani dan Nur Syafiqah Diana Sulaiman akan membentangkan tajuk pembentangan berkenaan dengan Max Keller, iaitu yang mengasaskan etika nilai. Baik, untuk pengenalan tokoh Max Keller ni, Max Keller telah mengasaskan teori nilai etika. Beliau sangat terpengaruh dengan gurunya, iaitu Rudolf Eucken, semasa di Jena. Namun wawasan metode atau cara memungkinkan Keller mengembangkan kekayaan fikiran yang diperolehnya dari Edmund Husserl. Menurut Husserl, falsafah tidak keluar daripada teori, prinsip, andaian, dan keyakinan. Sebaliknya, perlu memerhatikan apa yang nyata memperlihatkan diri melalui kita. Seseorang ahli falsafah perlu menjauhkan dirinya daripada bahaya generalisasi dan kesimpulan yang terlalu cepat. Apa yang perlu dalam falsafah adalah memerhatikan perkara yang khusus dan perkara yang unik dalam segenap fenomena yang dihadapi. Dari Husserl juga, Keller mempelajari cara untuk menghindari perkara yang sangat bahaya dalam falsafah, yaitu kecenderungan untuk berfikir secara reduktif. Namun, Keller tidak menurut segala pendapat Husserl. Bahkan beliau mengembangkan teorinya ataupun fenomenologinya sendiri. Keller melihat seluruh realiti, yakni manusia, masyarakat, dan Tuhan secara terbuka. Bagi Keller, pendekatan fenomenologi bermaksud memerhatikan semua aneka sudut dan warna pada segala macam keadaan. Inti utama dalam teori etika nilai Max Keller adalah mengenai penghayatan segar terhadap pengalaman. Baiklah, kita sama kepada latar belakang Max Keller. Keller merupakan tokoh utama bagi teori etika nilai yang kemudian dikembangkan lagi oleh Hartman dan juga Renner. Max Keller dilahirkan di Munchen, Jerman Selatan pada tarikh 22 Ogos 1874. Ayahnya merupakan penganut Protestan, manakala ibunya merupakan Yahudi Ortodok. Keller mendalami bidang perubatan di Berlin dan Munich dan meneruskan kemudian di bawah bidang falsafah dan sosiologi di bawah kelolaan Dilthey dan juga G. Simi bermula pada tahun 1895 dan menerima pangkat Doktor Falsafah pada tahun 1897. Keller telah mula mengajar di Universiti Jena pada tahun 1900 hingga 1906, iaitu selama 6 tahun. Kehidupan Keller amat bergantung kepada wanita untuk mengembangkan pemikiran dan juga falsafahnya. Dia berkahwin dengan ramai wanita, iaitu 3 orang wanita. Yang pertama, wanitanya bernama Emily von Dewitz pada tahun 1912, dan kemudian pada tahun 1913 beliau telah berkahwin dengan Marit Furtwängler, dan juga pada tahun 1914 telah berkahwin dengan Maria Schio. Keller bukan seorang yang mengeluarkan filosofatnya sendiri, tetapi dia bermula daripada pengalaman. Kemudian, menurut Keller, yang paling penting adalah perbuatan dan juga bukan pemikiran. Keller telah memfokuskan mindanya kepada pemikiran yang berasaskan nilai. Keller merasakan bahawa biar apa pun yang berlaku terhadap sesuatu objek itu tetap mempunyai nilainya sendiri. Baik, terlebih dahulu saya akan menerangkan iaitu apa itu nilai. Nilai ini merupakan sesuatu yang ada dalam diri manusia dan ianya berubah-ubah tetapi masih lagi stabil. Itu apa yang diperkatakan oleh Rockefeller dan 1973 dan Feder 1975. Nilai juga merupakan sesuatu kepercayaan persepsi sama ada diharapkan atau tidak diharapkan. Sebagai contoh, nilai rajin. Nilai rajin ini merupakan satu nilai yang diharapkan oleh setiap masyarakat dan individu. Manakala nilai malas pula merupakan satu nilai yang tidak diharapkan
namun nilai ini masih ada dalam diri manusia. Seterusnya, nilai ini adalah berbeza mengikut orang lain. Sebagai contoh, Hafizah merupakan seorang yang amanah tetapi beliau tidak mesra, manakala Hazwani merupakan seorang yang mesra tetapi tidak amanah dalam melakukan sesuatu kerja. Inilah apa yang kita katakan nilai, kerana nilai ini berbeza-beza mengikut manusia dan mengikut keutamaan mereka. Seterusnya, fungsi nilai. Baik, fungsi nilai yang pertamanya untuk menjadikan sesuatu ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. Ia juga merupakan satu dasar yang menitik beratkan dasar pemikiran manusia, sama ada sesuatu ini harus dibebankan, dihujahkan atau sebagainya. Dalam kata lain, dalam kata erti yang mudah, nilai ini adalah digunakan untuk membuat timbang tara dalam setiap keputusan yang kita buat. Seterusnya, fungsi nilai. Dalam nilai ini ada fungsi semua nilai ini mempunyai fungsi namun kita boleh membezakan sesuatu nilai berbanding nilai lain mengikut domain tertentu. Antaranya seperti berikut, iaitu agama atau rohani, ekonomi, estetika, intelek, kebendaan, moral, politik dan sosial. Sebab itulah saya katakan nilai ini berbeza-beza mengikut manusia kerana kita tentukannya melalui domain-domain ini. Sekarang kita sambung kepada sumbangan teori Max Scheler. Sumbangan teori daripada Max Scheler kita akan lihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah aksiologi, metafisika dan antropologi. Okey, aksiologi. Aksiologi ini merupakan aksiologi adalah terdapat dalam satu karya yang telah dihasilkan oleh Max Scheler, di mana ianya memperlihatkan langkah-langkah penting dalam tradisi pasca Kantian Jerman yang menghargai perasaan. Seperti yang kita tahu, Max Scheler ini adalah berasal daripada Jerman. Dalam karyanya itu, dia telah menyentuh mengenai emosi. Emosi itu mempunyai acuan objektif, yaitu kepercayaan bahwa emosi hanyalah keadaan subjektif dari kesedaran itu berdasarkan pada gambaran yang keliru. Dalam teori aksiologi ini juga, perasaan akan kewajiban merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak jujur. Maksudnya di sini, bila kita membuat sesuatu perkara yang tidak, maksudnya kita membuat satu perkara yang kita buat dengan tidak ikhlas, maksudnya kita melakukan sesuatu itu mengikut diri kita sendiri. Kita tidak kita tidak kita tidak ikhlas buat sesuatu benda itu. Seterusnya adalah metafisika. Metafisika ini memiliki unsur-unsur epistemologi dan juga teologi. Dalam teori metafisika ini, ianya tidak mempercayai semua argumen pemikiran yang didasarkan pada inferensi, analogi, dan empati. Yang seterusnya ialah antropologi. Antropologi pula berkaitan dengan person. Menurut Max Scheler, person bukan satu substansi jiwa. Maksudnya di sini, person itu bukan satu bahan yang berkaitan dengan jiwa kita. Ianya disebut sebagai roh ataupun gas. Max Scheler juga telah membuat satu perbezaan antara person dengan binatang, yaitu kemampuannya untuk mengekspresikan esensi dan eksistensi. Esensi maksudnya di sini adalah intipati, manakala eksistensi pula adalah kewujudan. Maksudnya di sini seorang individu, mereka lebih mementingkan intipati daripada kewujudan. Yang seterusnya, seorang person dapat menerima kesatuan sosial melalui perbudakan dan pengalaman. Sumbangan
Max Chandler dengan lebih lanjut lagi tentang excellogisme, di mana Scaler telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Formalisme dalam Etika dan Etika Nilai Material. Dalam buku ini, Scaler telah mengkritik etika formal Kant, di mana Kant berpendapat suatu tindakan adalah baik secara moral jika tindakan baik itu dilakukan kerana kewajipan. Namun Max Scaler berpendapat seorang bertindak bukan kerana perbuatan itu merupakan kewajipan, melainkan tindakan seorang itu dilakukan demi nilai-nilai yang ada. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis nilai. Berdasarkan pendapat Scaler yang mengemukakan nilai etika menurutnya dapat ditemukan melalui pengalaman seseorang yang dipengaruhi oleh emosi. Yang pertama ialah kenikmatan, di mana apabila seorang itu melakukan sesuatu, di situ dia dah memperolehi nikmat atau tidak. Seterusnya ialah kehidupan, di mana nilai kehidupan ini berhubung dengan kondisi kesihatan manusia dan juga keberanian. Seterusnya ialah rohani, di mana nilai rohani ini berhubung dengan sikap kita terhadap keadilan dan estetika. Seterusnya yang keempat ialah objektif absolute atau mutlak atau sempurna, di mana Scaler menyebutkan nilai ini berhubungan dengan satu yang dianggap suci. Seterusnya kita pergi pada jenis nilai yang lebih lanjut, yaitu sosial, di mana sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kedua ialah budaya, di mana kita tahu satu tempat itu akan mempunyai pelbagai budaya dan ia mempunyai nilai yang tersendiri. Seterusnya keagamaan. Pelbagai budaya akan membawa kepada pelbagai agama. Jadi di situ setiap budaya itu dia mempunyai budaya atau kaum mempunyai keagamaan yang tersendiri. Seterusnya ialah intrinsik, di mana nilai ini adalah nilai yang mengejar demi kepentingan diri sendiri. Seterusnya ialah moral, di mana nilai moral ini merupakan sistem nilai utama antara nilai-nilai yang ada dalam diri manusia dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam sebuah era atau bangsa. Seterusnya kesimpulan, pengaruh Max Scaler sangat besar baik sama ada semasa hayat beliau ataupun selepas kematiannya. Terutama sekali terhadap pemikiran falsafah dalam wilayah budaya Jerman, Sepanyol dan juga di Perancis. Fenomenologi melihat, memperhatikan, kemudian mendeskripsikan dengan setepat yang mungkin apa yang dilihatnya. Oleh itu, Hans Renner pada tahun 1964 telah mengatakan bahawa Scaler kurang tepat untuk mengembalikan keharusan moral kerana dia sentiasa mendahulukan nilai yang tinggi dan tidak ada keharusan moral untuk sentiasa melihat moral yang tinggi, namun moral yang rendah juga, nilai yang rendah juga perlu dilihat. Teori Scaler masih sangat boleh ke hadapan. Oleh itu, teori ini boleh diangkat lebih kritis maupun secara fenomenologi. Sekian, terima kasih.